perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya digelarkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah, tetapi sudah berjangkit kepada fahaman yang bukan Ahlus Sunnah, tetapi dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya, umat Islam pada ketika ini dalam keadaan yang keliru di antara ahli sunnah dan bukan ahli sunnah. Kalau dahulu pepatah Melayu mengatakan musang berbulu ayam. Kalau musang memakai bulu ayam, dia tetap musang, dia bukannya ayam. Walaupun cuma satu sahaja sudut kemungkinan yang sama dengan ayam, dia tetap musang. Demikian juga kalau seekor kambing mengeluarkan bunyi lembu, dia tetap seekor kambing. Dan hukum zakatnya masih hukum zakat kambing, bukan zakat lembu. Oleh karena itu, lantaran daripada kejahilan umat pada masa kini, maka mereka tidak mampu untuk membezakan yang manakah Ahlus Sunnah, yang manakah bukan Ahlus Sunnah. Atau kita kata sebagai Ahlus Sunnah gandungan, yaitu Ahlus Sunnah yang tempelan, bukan Ahlus Sunnah yang sebenar. Maka ini sebahagian daripada cabaran yang berada di zaman kita ini, di samping kurangnya para guru, para ulama yang menekankan pengajian akidah. Tuan-tuan sendiri tahu keadaan senario yang berada di Negeri Sembilan pada masa ini, kekurangan guru tauhid. Banyak guru yang mengajar ilmu fiqh tetapi tidak menekankan ilmu tauhid. Tuan-tuan, ilmu tauhid ini saya simpulkan begini sahaja. Ilmu tauhid merupakan pintu masuk untuk ke satu ilmu yang lebih mendalam, yaitu ilmu tasawuf. Karena seorang yang bertasawuf, dia mesti bertauhid. Apa juga bentuk tasawufnya? Sama ada tasawuf yang berbentuk al-am atau yang dikatakan sebagai khas, yaitu perbahasan yang berkaitan dengan perkara yang sifatnya mendatar atau satu perbahasan yang sifatnya menaik. Maknanya, dari sudut ilmu tasawuf pun, Al-Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ada mengklasifikasikan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang tasawuf yang dikatakan tasawuf muamalat dan tasawuf al-mukasyafat. Yang ini kita akan sebutkan sebentar nanti, yaitu tentang tasawuf yang dikategorikan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seandainya seseorang itu ingin mendalami tasawuf al-mukasyafah, maka dia mesti melalui pintu tauhid. Seandainya pintu tauhid yang dimasuki salah, maka keluar nanti bukan pada pintu yang betul, yaitu pintu ilmu tasawuf. Dia akan tersasar. Akhirnya akan menolak tasawuf. Tidak menerima tasawuf. Bila tidak menerima tasawuf, dia akan berjangkit kepada menolak amalan bertariqah. Walhal, amalan bertariqah ini bukanlah satu amalan yang agak langka pada satu masa dahulu. Langka dengan arti kata benda itu menjadi satu yang nadir, yang agak ganjil. Dahulu perkara biasa. Sehingga bila dikatakan ulama itu ahli sunnah pada masa yang dahulu, pasti ulama itu bertariqah. Kalau dia ahli sunnah. Karena ada di kalangan ulama yang bukan ahli sunnah, menerima tasawuf, menolak tariqah. Tetapi kalau seandainya kita tidak bertariqah, cuma bertasawuf, artinya kita sama dengan golongan yang dahulu. Guru saya mengatakan begini, kaum muda pada zaman dahulu adalah kaum tua pada masa sekarang. Maknanya apa dia?
kaum muda pada masa dahulu tidak menolak tariqah, menerima tasawuf. Pada zaman sekarang, ulama atau orang alim, lebay, ustaz yang mendakwa dirinya ini kaum tua, dia tidak lagi bertariqah, tetapi sama dengan kaum muda pada masa dahulu. Jadi guru saya menyimpulkan begini sahaja, yaitu kaum muda pada masa dahulu adalah kaum tua pada masa sekarang. Dan kaum tua pada masa dahulu tidak ditemukan lagi pada zaman sekarang ini. Tak ada. Itu sekadar mukaddimah lah. Ya. Jadi masa diberi kepada saya ni agak agak tidak lama, bagus juga. Ya, sebab saya malu juga dengan tuan-tuan orang alim semua. Jadi sekadar kita berbincang-bincang sahajalah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah? Ini dalam saya punya slide ni tuan-tuan, cuma ada soalan dia. Tak ada jawapan. Jadi sebab tuan-tuan semua dah tahu jawapan dia. Yang telah difatwakan. Disebut dalam laman web Jabatan Mufti yang difatwakan oleh Sabu Samahah Datuk Mufti As-Sabiq, iaitu Datuk Yusuf bin Haji Ahmad serta ahli tuan-tuan fatwa memutuskan tentang ahli sunnah. Siapa ada ahli sunnah? Saya ada sedikit di sini yang saya sempat saya masukkan dalam nota saya sendiri. Jadi saya bacakan sedikit apakah dia yang dikatakan sebagai ahli sunnah. Walaupun dalam mesyuarat yang terbaru sudah kita kategorikan lagi seperti Yasin malam Jumaat, tahlil, talqin, bertariqah dan sebagainya, sudah kita klasifikasikan sebahagian daripada amalan ahli sunnah. Tapi di sini kita sebutkan sedikit sahaja berkaitan dengan satu sirah yang telah pun dipersetujui dalam muzakarah fatwa pada tahun 2016. Tarikh ini saya tak masuk lagi sebagai ahli tuan fatwa, belum masuk. Jadi ini telah bersetujui sebelum lagi, maknanya dah lama dah. Tahun 2016, maknanya sudah 7 tahun. Baik. Menurut ta'rifan ahli sunnah itu ialah muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan yang bersidang pada 25 Februari 2016 ya, bersetuju menerima cadangan ta'rifan. Yang pertama sekali dia kata dalam konteks Negeri Sembilan, iaitu merujuk kepada kelompok majoriti umat Islam, mereka yang berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran yang pertama dan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maknanya Nabi menyebutkan demikian. Di samping lagi banyak hadis yang lain menyebutkan tentang Nabi meninggalkan 2 perkara, sebahagian mengatakan 3 perkara. Baik, maka berpegang dengan Al-Quran, berdasarkan Al-Quran dan panduan Nabi SAW, para sahabat, para ulama Islam yang mu'tabar, serta berpegang dalam hal berkaitan dengan yang pertama akidah dan tauhid berdasarkan pegangan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini 2 tokoh dalam ilmu tauhid, ilmu usuluddin. 2 tokoh yang sangat mendominasi ahli sunnah peringkat dunia, international. Maknanya sebahagian besar dunia berpegang dengan metodologi yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka perbahasan dalam ilmu tauhid tak lebih daripada 3. Ilahiyah, kemudian An-Nubuwat, kemudian As-Sam'iyat. Ini beza dengan Al-Uluhiyah. Al-Uluhiyah ini perbahasannya al-istighna wal-iftiqar. Yang kita bincang sampai 60 cabang dia. Ada lawazim dia. Lawazim istighna, lawazim ya iftiqar ada. Al-ilahiyah membincangkan berkaitan dengan sifat 20. 20 itu pun tidak sepakat ulama mengatakan 20. Jadi berapa sifat Allah Ta'ala?
kullu kamalin yaliqu bihi subhanah wa kamalatuhu la tatanaha. Segala sifat kesempurnaan itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan Allah taala itu tidak ada had dan batasnya. 13 sifat, 12 sifat, 20 sifat, 23 sifat, 24 sifat, berapa sifat baik, itu disepakati ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, bilangan tidak sepakat, tetapi berapapun bilangan dia, maka semua itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. 12 dengan menolak, katakan. Menolak maknanya tidak mewajibkan seseorang itu mengetahui tentang sifat nafsiyah, yakni wujud, dan juga sifat haliyah, ini sifat ma'nawiyah. Itu sifat maknawi, yang mana ianya melazimi sifat ma'ani. Maka jumlah 12. Sebahagian kata 13. Tidak menjadi persoalan bilangannya berapa. Tetapi ittifaq ulama'nya ialah 12 pun ada pada Allah. 13 pun juga ada pada Allah Ta'ala. 20 pun ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma perbahasan tentang sifat 20 ini kita melihat sebahagian orang menolak. Kerana mereka mengatakan perbahasannya lebih kepada falsafah. Bukan falsafah, tuan-tuan. Bukan falsafah. Kaedah berfikir. Karena falsafah juga ada falsafah yang memang ditolak. Sehingga kan memang disebutkan Imam Al-Ghazali menghujum ahlul kalam. Ahlul kalam pada zaman beliau yang dimaksudkan bukan ahlul kalam yang kita ada sekarang ini. Ahlul kalam di kalangan ahli falsafah yang sesat. Tetapi ulama kita membetulkan cara berfikir, cara mendapatkan dalil. Ulama kita letak qadiyah nama dia. Ada qadiyah hamliyah, syartiyah. Kemudian nak mengenali setiap patah perkataan supaya timbulnya hujjah. Perlu tahu tasawur, tasdik, perlu tahu dari sudut mana dikatakan jenis, mana nau', mana fasal dan sebagainya untuk mendapatkan satu ta'rifan terhadap satu perkara. Mudah ke? Tidak semudah itu. Ulama kita letakkan kaedah-kaedah ini dan diiktiraf kaedah ini oleh para ulama yang muktabar. Antaranya Al-Imam Al-Ghazali. Ada yang melarang dengan maknanya, iaitu melarang pemikiran yang dibentuk berdasarkan falsafah yang sesat. Dan memang Al-Quran juga mengatakan demikian. Wa'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah, jauhkan taghut. Sembah Allah, itu kita kata wujud artinya ada. Jauhkan taghut, itu lawan dari bersembah Allah Ta'ala. Dalam kita mengaji sebab 20, wujud artinya ada, lawannya tiada. Kenapa ada kita katakan wujud artinya ada, lawannya tiada ini? Kaedah yang seperti ini kita ambil daripada Al-Quran mengatakan wa'budullah wajtanibut taghut. Tidak Allah katakan sekadar sembah Allah Ta'ala. Tapi dibawakan lawannya sekali. Jadi bila kita mengaji sifat 20 juga, dibawakan pengertiannya dan disebutkan juga naqid ataupun did daripada sifat tersebut. Ada dia punya asas dan tempat berpijak dia. Bukan sekadar kita mengatakan ini adalah fahaman daripada fahaman ahli falsafah. Bukan. Apatah lagi kalau fitnah dilemparkan kepada ahli sunnah. Bila kita buat tahlil, dikatakan ini adalah budaya Hindu. Tak pernah kita mendengar walau sekali orang Hindu bertahlil la ilaha illallah. Ada. Di kuil-kuil dibuat la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kita sekali lah pergi join. Sebab kerana dia melafazkan tahlil. Dia kata tahlil ini adalah amalan orang Hindu. Saya tak pernah jumpa satu Hindu pun bertahlil. Tak pernah jumpa, saya tak tahulah. Sehingga kita mengkiaskan perbuatan bertahlil dengan amalan-amalan orang yang seperti ini. Baik. Itu yang pertama lah. Akidah kita berdasarkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan khilaf yang terjadi di antara dua pembesar ilmu tauhid ini,
Cuma dalam masalah dipanggil furu'ul aqaid, yang tidak menjadi kafir kalau seandainya berkhilaf. Itu kita boleh tengok dalam kitab Tauhid lah. Dan saya yakin tuan-tuan guru yang ada depan saya ini tahu masalah ini. Jadi dah kita fatwakan. Maknanya, kalau mafhum mukhalafahnya adalah fahaman yang tidak berpegang dengan al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, konteks masyarakat Malaysia ini, Negeri Sembilan, itu bukan ahli sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, fiqh dan syariah berdasarkan mazhab Syafi'i di samping meraihkan mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Ini yaitu bila kita hukum-hukum fiqh, kita akan berpegang dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Semudah itukah kita nak mengatakan Imam Syafi'i satu imam yang tak jumpa hadis? Tuan-tuan, Imam Syafi'i ini sanadnya ke mana? Dia sanadnya kepada Imam Malik, sanadnya kepada Imam Abu Hanifah. Kerana beliau sendiri pernah mengaji dengan murid Imam Abu Hanifah. Kemudian menjadi guru di Iraq. Imam Ahmad ibn Hanbal, murid kepada Imam Asy-Syafi'i. Artinya, Imam Ahmad ibn Hanbal juga pernah bermazhabkan dengan mazhab Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pernah bermazhabkan Imam Malik. Dan ini ternyata banyak dalam fatwa beliau, terutamanya qaul qadim, pendapat yang lama. Contoh, dalam masalah air musta'mal. Maka dia ke Iraq setelah berguru dengan Imam Malik radhiyallahu taala anhu, maka akhirnya berguru dengan murid kepada Imam Abu Hanifah. Akhirnya menjadi guru besar di situ. Maknanya ada mata rantai yang menghubungkan di antara ulama-ulama besar ini. Dan zaman mereka sangat dekat dengan zaman Nabi SAW. Dan di bawah ini mujtahid mutlak yang 4 ini, sebahagian ulama menyebutkan sampai 11 mujtahid mutlak. Cuma 4 sahaja yang muktabar, yang mazhabnya mudawwan, dihimpunkan, dikumpulkan. Salah seorangnya adalah ulama yang hebat, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan adanya Ashabus Syafi'i, yang di bawah mazhab Syafi'i ini ada lagi dipanggil mujtahid yang hebat, yang nak sampai ke kita tersebut melalui tapisan mujtahid sehingga sampai kepada imam besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Kita yang di bawah ni boleh saya katakan sebagai labai petot, tuan-tuan. Itu labai petot. Labai yang kata labai, alah, kalau tengok rogo dia, kalau kita kata barang-barang jualan ni, kita paling bawah, paling murah. Kalau otak kita boleh dijual sekalipun otak kita mahal, otak imam kita murah. Sebab apa dia? Dia murah sebab dah penuh dengan ilmu. Kita kosong. Kosong ni boleh masuk banyak lagi. Maka ni murah, mahal. Sebab apa dia? Masih kosong di otak ni. Kalau jual, ni mahal ni. Sebab apa? Masih kosong. Nak masuk apa pun boleh. Otak kita. Maka otak Imam Syafi'i ini penuh dengan ilmu. Selalu digunakan tahap maksima untuk sampai martabat Imam Syafi'i. Maka lalu dahulu mujtahid yang lain, yang mereka ini sebenarnya berkelayakan seandainya nak buat mazhab boleh. Tapi kenapa? Mereka tetap bernaung di bawah Imam Mujtahid Mutlak, Imam Asy-Syafi'i. Kita yang di bawah ni ranking tak ada langsung ni. Kita kata apa dia? Imam Syafi'i tak jumpa hadis ni. Hadis ni Imam Syafi'i tak jumpa. Habis apa jumpa? Dan lah, dia tak jumpa. Tuan-tuan, dibukukan banyak mana? Yang dihafal banyak mana? Yang dihafal oleh ulama-ulama hadis, seperti gurunya Imam Al-Bukhari, menghafaz lebih 1 juta hadis. Imam Ahmad ibn Hanbal menghafal lebih 1 juta hadis. Yang dibukukan berapa hadis? Sanad-sanad tu dekat dengan zaman Nabi SAW. Kadang-kadang memang itu hadis yang sahih. Ini perbahasan mazhab lah, tuan-tuan. Tapi kita nak ringkaskan begini sahaja. Iaitu di bawah mazhab-mazhab ini, mazhab Imam Syafi'i khususnya,
ada satu orang yang mampu untuk at-tanqih, tafriz. Maknanya boleh mengasingkan, at-tamyiz, boleh mengasingkan antara riwayat yang disampaikan oleh ulama di bawah mazhab Syafi'i, ini memang daripada Imam Syafi'i atau bukan daripada Imam Syafi'i, berdasar kaedah Imam Syafi'i ataupun tidak, itu mujtahid tarjih yang bernama Al-Imamun Nawawi. Ini hebat ulama ni, mujtahid tarjih, wali min awliyaillah, yang ada sahibul karamah, mempunyai karamah yang luar biasa, tapi masih bernaung di bawah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka timbullah satu matan yang dipanggil Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ini menapis, yaitu tapisan yang dilakukan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Kalau tuan-tuan tengok sanad kitab-kitab fiqh yang di bawah mazhab Syafi'i ini, dia bermata rantai. Hebat-hebat ulama dia. Cukup saya mengatakan bahawa Al-Imam Nawawi yang menapis dan mendatangkan istilahat. Contoh dia antara ashah dengan sahih. Ashah dengan sahih ini, yaitu ini sekadar menyebutkan tentang apakah benar ini yang paling sahih atau tidak sahih daripada qaul ashab. Ada yang dikatakan sebagai masyhur. Kenapa masyhur? Beradab ta'adduban ma'al Imamil Akbar, Imam Syafi'i. Beradab dengan Imam Syafi'i, maka digunakan lafaz ini masyhur. Contoh dia. Ini masyhur, ini zahir, ini al-azhar. Ini kenapa? Karena beradab dengan Imam Syafi'i. Walau Imam Nawawi siapa dia? Ulama yang di bawah, jauh daripada Imam Syafi'i. Tapi masih mengekalkan adab dengan Imam Syafi'i, termasuk menggunakan istilah penapisan hukum yang diriwayatkan oleh para ulama daripada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian berlaku juga kadang-kadang kita tidak mengikut qaul yang diputuskan oleh Imam Asy-Syafi'i dengan qaul jadid, kita ikut qaul qadim. Contoh, sembahyang maghrib, ada tempat tuan-tuan di Jelebu. Saya sembahyang di Jelebu masa tu, ada tunggu dia. Sembahyang azan, terus iqamah, sembahyang maghrib, terus sembahyang ba'diyah maghrib, kemudian baru dia wirid. Ini lain daripada yang kita amalkan. Yang kita amalkan macam mana? Azan, lepas tu pergi keluar, berburak-burak, 10 minit kita tunggu, lepas tu masuk dalam balik, qamat, lepas qamat kita wirid, lepas tu kita sembahyang sunat, lepas tu pergi luar balik. Nah, tak? Ini yang kita amal sekarang ni. Nah, tak? Yang kita amalkan di masjid-masjid kita. Kalau masjid kampung lain pula. Azan, tengah azan, mokok keluar. Lepas tu tunggu 10 minit, masuk dalam balik. Ini qaul yang mana satu kita amalkan ni? Yang sembahyang tadi azan, iqamah, sembahyang, ba'diyah, wirid. Itu adalah qaul qadim bagi, qaul jadid bagi Imam Syafi'i. Qaul jadid makna apa dia? Fatwa baru Imam Syafi'i ketika di Mesir. Kemudian yang kita buat sekarang ini macam mana? Itu adalah qaul qadim. Itu pendapat Imam Syafi'i ketika di Iraq. Maknanya kalau ikut susunannya, pandangan itu sudah tidak terpakai lagi. Kerana dibatalkan dengan pandangan Imam Syafi'i yang baru. Namun siapakah yang mentarjih pandangan ini yang perlu kita pakai? Inilah mujtahid-mujtahid, di antaranya Al-Imamun Nawawi yang dikatakan sebagai mujtahid tarjih. Kehebatan dia sangat luar biasa tuan-tuan. Lupa nak kahwin. Lupa nak kahwin. Tanya ada orang, bila kahwin Syekh? Oh, terfikir, kahwin ya. Beza dengan kita sekarang. Dah otak mikir nak kahwin je. Tapi yang ni tak. Kerana apa dia? Kerana talazzuz, berasa lazat, berasa sedap dengan nikmat ilmu. Ini imam dahulu. Allah kasih dia berbagai karamah. Tuan-tuan boleh tengoklah sejarah Imam Nawawi. Karamah ni ada pada ulama ahli sunnah. Lain pada ahli sunnah saya tak jumpa lagi tuan-tuan. Tak jumpa lagi. Kalau tuan jumpa tak tahulah. Yang bukan ahli sunnah, yang menolak kewalian, maka mereka tak ada wali di sisi mereka. Tak ada. Wali nikah ada.
Wali yang punya karamah ni tak ada. Sebab dia pun tak terima. Kemudian, kalau seandainya tak ada hukum itu dalam mazhab al-Imam Syafi'i, di qaul ashab ada katakan, pendapat ashab ada, atau pendapat Syafi'iyah, tetapi keperluan untuk berpindah kepada pandangan lain daripada ulama yang muktabar, maka ada jalan dan caranya. Maka dibahaskan dalam usulul fiqh berkenaan dengan kita pindah mazhab bukan tatabbu'ur rukhas. Dan dalam kitab iaitu Tarsyihul Mustafidin, syarah kepada Fathul Mu'in, bukan syarah kepada Fathul Mu'in, ada diceritakan bagaimanakah caranya untuk mengambil pandangan yang lain daripada pandangan Syafi'iyah. Artinya mengambil pandangan mazhab yang lain. Tuan-tuan, mujtahid mutlak kata Imam Asy-Syafi'i, nak pindah kepada mazhab lain, nak ambil pandangan siapa? Ashab mazhab Hanafi atau ashab mazhab Maliki, atau ambil pandangan mujtahid mutlak dia, Imam Malik, yang setara, sejenjang dengan imam mutlak, mujtahid mutlak yang kita tinggalkan. Imam kita Imam Syafi'i. Yang selevel Imam Syafi'i itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kita tinggalkan pandangan Imam Syafi'i, bolehkah kita mengambil pandangan ashab Imam Malik? Maknanya kita meninggalkan dua mujtahid mutlak, meninggalkan Imam Syafi'i, meninggalkan Imam Malik, mengambil pandangan ashab yang setara sebanding dengan ashabus Syafi'i. Maka di situ ada kaedah yang tertentu. Bukan sewenang-wenang kita mengambil pandangan lain meninggalkan pandangan mujtahid mutlak kita. Kita tinggalkan mujtahid mutlak Imam Asy-Syafi'i. Kita kata ini tak sesuai, katakan dalam masalah kita masalah khiyar, katakan ada khiyar panggil khiyarur ru'yah dalam masalah muamalat. Mazhabnya mazhab Imam Malik. Ada keperluan atau tidak? Ada keperluan zaman sekarang yang banyak orang pakai food panda. Khiyar terjadi setelah melihat benda yang sampai. Ini panggil food panda ni kan. Mazhab Maliki ada membahaskan. Jadi keperluan ada atau tidak? Ada keperluan untuk berpindah mengambil pandangan mazhab Imam Malik. Tapi apakah mengambil pandangan Imam Malik sendiri selaku mujtahid mutlak dia, atau mengambil pandangan daripada ashab Imam Malik? Maka ada susunan-susunan cara-cara untuk kita mengambil pandangan lain. Maka semua itu tetap ahli sunnah, masih kerangka ahli sunnah, cuma kita memperincikan sahaja dalam mengambil pandangan yang masih dalam kerangka ahli sunnah, keluarga ahli sunnah, tapi ada adab yang tertentu. Contoh saya katakan, kalau kita katakan satu kampung kita, kampung ni istilah Negeri Sembilan, tuan, bukan kampung yang besar. Rumah kita di kampung tu, satu tanah 2 ekar tu, dikira kampung lah. Macam istilah kita kata kambing masuk kampung. Kambing rompak masuk kampung. Dululah, sekarang tak pakai istilah tu dah. Kambing merompak masuk kampung. Tapi kambing tak jadi perompak. Tapi istilah orang Negeri Sembilan macam tu. Kambing rompak pagar. Rompak pagar tu makna dia mana masuk dalam kawasan rumah lah. Satu kampung, tapak rumah kita ada 4 buah rumah katakan. Depan tu rumah ibu ayah kita. Ni rumah kakak kita. Belakang rumah abang kita 2 buah. Satu kawasan kan, boleh ke sesuka hati masuk bilik abang kita. Sesuka hati. Tak boleh. Bolehkah masuk ke rumah bilik anak-anak di sesuka hati? Tambah anak dara dia? Tak boleh. Maknanya ada cara tertib adab dia. Sekalipun itu adalah kerabah kita. Tuan-tuan, bagi sedekah pun ada kaedah dia. Jiran sebelah menyebelah. Ni jiran sebelah menyebelah ni. Kita ada makanan katakan. Makanan yang tak boleh bagi 2 lah contoh. Makanan tu. Atau benda yang tak boleh dibagi 2. Kalau kita radio,
yang dulu Walkman kan, ada dia punya kabel. Takkan kabel nak bagi orang sebelah, Walkman nak bagi orang sebelah ni. Dia kata apa kejadahan ni? Tak, dia kata ni kabel nak buat apa? Kabel earphone tu. Dia mesti pakai sekali. Jadi sekarang nak bagi siapa dia? Jiran A atau jiran B. Tengok lagi dekat. Jiran A ni jiran dia. Jiran B ni adalah abang kita. Dua hak dekat dia. Hakul jar dan hakul qarabah. Ini hakul jar. Jadi dua dia menang dia banding yang ini. Maka dahulukan yang ini berbanding yang ini. Ni abang, ini bapak. Siapa lebih besar? Bapak kita. Jadi bagi siapa? Bagi bapak kita lah. Jangan bagi abang kita kalau benda tak nak pisahkan. Kenapa? Dia banyak hak dekat situ. Demikian ketika berpindah ke mazhab lain. Bukan semudah itu kita kata, saya nak ambil mazhab lain lah. Saya nak ambil mazhab lain. Kita ambil semayang satu mazhab lain. Kita nak semayang mazhab lain. Kita nak apa lagi? Semua mazhab kok campur-campur. Akhir jadi macam mana? Talfiq. Menindih mazhab. Bila menindih mazhab ni ada lagi perbahasan-perbahasan yang panjang lah. Baik. Kemudian yang ketiga, tasawuf. Tasawuf berdasarkan manhaj ulama sufi berwibawa seperti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan, kenapa kita mesti ambil Imam Ghazali? Kenapa mesti Syekh Junaid Al-Baghdadi? Tak adakah pemuka lain yang nak kita ambil daripada ahli sunnah? Contoh kita katakan Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Kenapa mesti Syekh Junaid Al-Baghdadi? Ada tuan-tuan, dia punya alasan dia. Justifikasi yang kuat. Untuk kita kata mesti bertasawufkan Imam Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Kedua-dua orang ini adalah orang yang hebat dalam ilmu tasawuf. Cuma penampilan dalam bidang penulisan Al-Imam Al-Ghazali, beliau menulis tasawuf al-mu'amalah. Tasawuf al-mu'amalah. Tetapi Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menulis tasawuf al-mukashafah. Ada beza ke? Ada. Tuan-tuan baca Penawar Bagi Hati, tuan-tuan baca satu lagi iaitu Hikam karangan Ibnu Atha'illah Syarah daripada Tuku Pulau Manis. Kalau kita bagi satu orang, nak baca yang mana? Saya baca dua-dua. Ketika dia membaca kitab Penawar Bagi Hati, dia rasa tenang. Dia baca macam mana nak baikkan akhlak, jaga mulut kita, jaga tangan kita, jaga kaki kita. Jaga mulut, jangan sakiti hati orang lain. Sehingga Nabi kata, amsik lisanak. Pegang lidah kamu. Jangan sakiti orang lain. Telinga kamu dengar benda-benda yang betul sahaja. Sehingga Bukhari mengatakan, dia kata cukup seorang itu dikatakan sebagai kazib, pendusta. Yang bagaimana? Setiap benda yang dia dengar, dia sampaikan kepada orang sebelum dia tahqiq apakah benar atau tidak perkara tersebut. Itu dikatakan sebagai pendusta. Cukup orang itu berdusta, dia dengar apa, dia sampaikan terus. Tidak dikaji terlebih dahulu. Adakah itu perkara benar atau tidak? Maka Syekh Qadir Al-Mandili, beliau ada menceritakan tentang tasawuf al-mu'amalah. Itu yang mudah-mudah. Kita tengok tasawuf yang mukasyafat, yang susah, yang sangat mendalam. Apa kata Syekh Junaid Al-Baghdadi? Contoh perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi, ulama sufi yang zahir karamahnya ketika masih kanak-kanak lagi. Guru dia Al-Muhasabi ada menceritakan bagaimana karamahnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, kun anta bila anta. Kun anta bila anta. Jadilah engkau bila anta. Dia kata kun anta, jadilah dirimu bila anta tanpa dirimu sendiri. Macam mana kita kata kun anta bila anta? Jadi kita tanpa kita. Ini persoalan di antara
zahir dengan hakikat. Sebab itu timbul istilah tasawuf al-mukasyafat. Maka ada batasan dalam membahaskan tentang hakikat, iaitu jangan melampaui sehingga kita melepasi satu batasan yang dilakukan oleh ulama sebagaimana Imam Junaid al-Baghdadi. Jangan lebih daripada itu. Lebih daripada itu apa dia? Maka kufur pada hukum syariatnya. Sehingga dikatakan ifsya'u sirrir rububiyyati kufrun. Menceritakan satu rahasia ketuhanan itu adalah menjadi kufur. Ini kaedah tasawuf. Artinya apa dia? Melampaui kaedah al-Imam Junaid al-Baghdadi, satu kesalahan yang membawa kepada kufur, maka kufur kalau tidak bertaubat hukumnya bunuh, seperti terjadi kepada Al-Hallaj. Karena yang menjatuhkan hukuman siapa dia? Iaitu ulama ahlul haqiqah, iaitu ulama tasawuf mukasyafan, Syekh Junaid al-Baghdadi. Karena kaedah ini, ifsya'u sirri rububiyyah itu kufrun. Baik. Maka maknanya apa dia? Serendah-rendah tasawuf, tasawufnya Imam Ghazali. Setinggi-tinggi tasawuf, tasawufnya Syekh Junaid al-Baghdadi. Jangan melepasi ini. Kalau melepasi itu adalah kawasan larangan yang seandainya ditempuh juga, maka ada hukuman untuk menempuh tempat tersebut. Walaupun ulama kita memang ulama sufi kita, mereka ada kaedah yang tertentu, mereka ada metod yang tertentu. Tidak semudah mengawamkan sesuatu yang tidak boleh diawamkan. Ini kata Imam, kalau tak salah dalam kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, la tu'alliqu silsilataz zahab fi a'naqil khanazir. Jangan kau gantungkan silsilah, dia kata itu apa? Mata gantai daripada emas di leher seekor babi. Di leher babi-babi, khanazir. Jamak khinzir. Kalau babi nampak kasar tuan-tuan, khinzir. Benda sama aja. Jangan gantungkan. Sebab apa dia? Patutkah digantungkan kalung yang seperti itu, harga yang mahal, di leher binatang yang paling hina pada pandangan mata manusia? Tak patut. Maka mahalnya ilmu tasawuf al-mukasyafat, maka tidak boleh semudah itu disebar-sebarkan, diumumkan, dan nanti akan datang apa dia? Fitnah. Fitnah akan datang. Sebab itu ulama kita dahulu banyak mereka berhasil, mereka lebih. Kalau ulama salah ini, mereka akan kata nak datang mengaji boleh, duduk dekat-dekat, nanti dengar dia cicak masuk syurga. Sebab sudah duduk dekat-dekat rapat-rapat. Cerita yang agak seni. Tetapi punca daripada mana? Daripada mempelajari ilmu tauhid yang mantap. Baik, kita terus. Ini yang pertamalah berkaitan dengan apakah ahli sunnah. Maka ini tuan-tuan boleh tengok dalam laman web Jabatan Mufti. Dah diputuskan. Dan kemungkinan nanti ada penambahbaikan. Itu penjelasan yang lebih jelas. Supaya tidak mudah kita menuding jari kepada pengamal tahlil, kepada pengamal tariqah, orang yang bertalqin, ini adalah perbuatan yang sesat. Jangan semudah itu. Jangan semudah itu. Mereka kita sesat-sesatkan dia. Kalau kita tak mau, ini benda sunat. Benda sunat, sedangkan menjaga hubungan yang baik, itu adalah wajib. Maka dahulukan yang wajib. Itu imam-imam kita sangat cerdik. Maknanya ulama kita cerdik. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita, pernah tidak berkunut kerana meraihkan. Ini masalah meraihkan. Masalah mengelakkan daripada bergaduh, itu lebih utama. Baik. Dia katakan dar'ul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Kita menolak sebarang benda yang boleh mendatangkan mudarat, itu lebih utama daripada menarik kemanfaatan. Maknanya menolak daripada berlaku benda yang tidak bagus. Bergaduh kita, bertegang-tegang urat, bertegang-tegang leher, maka itu lebih utama kita hindar. Walaupun kita tahu ini mazhab kita,
tapi kita meraihkan juga orang lain. Ya, baik. Kemudian, apakah cabaran umat Islam di Malaysia? Ini dah kita sebutkan sebahagiannya tadi. Ya.